Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, hari ini kita akan sambung lagi dalam tajuk rangkaian. Okey, di mana pada hari ini kita akan melihat pula perbezaan di antara graf berpemberat dan juga graf tak berpemberat. Okey, di sini ada sedikit nota di mana nak membezakan di antara graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Kita tengok dulu kepada graf berpemberat. Okey, graf berpemberat dia merupakan adalah graf terarah dan graf tak terarah. Maksudnya, graf kamu tu mungkin boleh jadi ada arah ataupun tak ada arah, pun dikategorikan sebagai graf pemberat. Tetapi graf pemberat ni, tepi dia, maksudnya garisan yang kita mencantumkan dua bucu tu mestilah diberi nilai atau pemberat. Selalunya nilai yang kita bagi tu sebagai contoh jalan kan. Kamu nak pergi rumah ke sekolah. Maksudnya dari bucu rumah ke bucu sekolah tu akan ada satu tepi. Jadi bila ada satu tepi, maksudnya pemberat dia kat sini, maksudnya okey, di sini kalau cikgu buat di tepi ni, ini katalah kita katakan ini rumah dan ini sekolah. Okey. So, di sini akan terbentuklah satu tepi kan. Jadi tepi ni mewakili contohnya 3 km. So, ini dipanggil sebagai pemberat. Senang je dia. Okey, maksudnya kita beri dia satu nilai ataupun pemberat. Okey, antara contoh-contoh pemberat, contoh-contoh yang dikategorikan sebagai graf pemberat, yang pertamanya adalah jarak. Macam tadi cikgu dah tunjuk, jarak di antara dua bandar. Ataupun masa, berapa minit satu-satu perjalanan, berapa jam satu-satu perjalanan. Ataupun kalau kamu perhatikan macam apa kita kata telekomunikasi kita kan, kita guna DG, kita ada guna Maxis. Kalau kamu tengok kan, kadang-kadang kamu pergi tanya, contohnya DG. Kan dia ada buat rangkaian kan. DG, kalau kita nak hantar mesej DG ke DG, harga dia 1 sen. Tapi kalau DG ke Maxis, harga dia mungkin 20 sen. Jadi itu pun dikategorikan sebagai graf berpemberat. Okey. Ataupun lagi dikata nilai arus dan kos dan sebagainya. Banyak lagi lah yang kita boleh perhatikan. Okey, baiklah. Kalau melibatkan graf tak berpemberat pun dia ada graf terarah dan graf tak terarah juga. Tetapi perbezaan dia ialah tepi dia kita tak boleh letak nilai ataupun pemberat. Okey, sebagai contoh, kalau kamu tengok di sini, antara contoh-contoh yang mewakili graf tak berpemberat ini adalah seperti hierarki. So, macam mana yang dikatakan seperti hierarki tu? Hierarki tu sebagai contoh, bila dia ada, macam contohnya kita buat jawatan kuasa. Contohnya ini pengerusi. Kemudian di bawah dia ada naib pengerusi. And then ada lagi setiausaha. Okey. So ini adalah dari segi hierarki. Peta alir, peta pokok dan juga peta buih antara graf tak berpemberat. Okey. Next, kita tengok satu contoh yang melibatkan graf berpemberat atau graf tak berpemberat. Okey, dalam soalan ini kata, Raja di sebelah menunjukkan pilihan laluan Sahala Izarul untuk menjalankan laju V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke sekolah. Tentukan A, jarak laluan Sahala yang terpendek dari V1 ke V5. Okey, baik. So, sekarang dia dah bagi Raja di sini. Okey, so kita nak cari jarak laluan Sahala yang terpendek dari V1 ke V5. Maksudnya kita nak tentukan manakah laluan yang terpendek. So, maksudnya di sini dia dah mula. Okey, so dia mula di sini dan dia tamat di sini. Okey, kita kena cari. Di sinilah kita panggil graf berpemberat. Mana dia ada nilai di tepi dia. Okey. Kemudian kamu kena decide. Okey, laluan mana? Kalau kita tengok V1, okey, V1
kita pilih laluan yang terpendek lah. Kata maksudnya di sini dah 500. Jadi cikgu pilih sini lah. Sebab apa? 500 dengan 600 kita pilih 500. So V1 kemudian ke V3. Kemudian kita ke V4. Dan seterusnya kita ke V5. Jadi di sini kita dah dapat V1 tambah dengan V2 tambah dengan V3. So kita dapat 500 tambah 500 tambah 500 dan kita akan dapat 1500 km. Okey, tapi kita tak boleh lah macam orang kata apa? Kita tak boleh terus assume kata oh inilah jawapan saya. Kamu mungkin boleh cuba try and error untuk laluan lain. Contohnya macam ni. V1 ni 600 ke V2. Kemudian kalau dia pergi sini dah 600 dah banyak sangat. Jadi dia pergi sini. Okey, 600, 500. Maksudnya V1 ke V2 ke V5 terus. So di sini laluan kita adalah V1, V2 dan V5. So kita cuma ada 600 tambah dengan 500. So di sini kita dapat 1100 km. So laluan manakah yang terpendek yang kita boleh pilih? Okey, laluan yang terpendek adalah V1 ke V2 ke V5. Maaf. Okey, so jadi laluan yang kita pilih adalah daripada V1 ke V2 ke V5 di mana laluan dia adalah 1100 berbanding V1 ke V2 ke V3 iaitu 1500. Okey, jadi kita tak boleh terimalah yang 1500. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan B. Dia nak jarak laluan sehala yang terpanjang dari V1 ke V5. Okey, sekarang dia nak yang terpanjang. Laluan sehala yang terpanjang. Jadi kita laluan sehala maksudnya kamu tak boleh lah dari V1, V3 tiba-tiba kamu lompat ke V2. Tak boleh sebab kamu akan tengok arah dia juga. Okey, V1 ke V2. Kemudian pergi pula V3. Dan kita pergi V4. Kemudian kita pergi V5. Jadi itu akan menjadikan dia laluan terpanjang. Okey, so ataupun kamu boleh cuba V1 ke V2 ke V4 dan ke V5. Dia akan kurang sedikit sebab kita just nak tambah 600 dengan 800, 1400 tambah 5 baru 1009. Tapi kat sini 600 tambah 9 dah 1005. 1005 tambah lagi 500, 2000. Tambah lagi 500 dah 2500. Okey, jadi cara penyelesaian untuk soalan B dari V1 ke V2 ke V3, V4 dan yang terakhir adalah V5 di mana hasil dia adalah 600 tambah dengan 900 tambah dengan 500 tambah lagi 500. So di sini kita akan dapat jumlah dia 2500 meter. Okey, atau dalam kilometer dia 2.5 kilometer. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Okey, ini maksudnya dia telah bagi kat kita satu range. Range dia, kamu perlu pilih laluan manakah dia berada di antara 1.4 iaitu 1400 meter hingga 2100 meter. Okey, jadi kita kena cuba satu persatu. Okey, sebagai contoh V1 ke V3 ke V4 ke V5. 500, 500, 500, 1500. 1500 ada tak dalam range 1.4 km ni? Okey. Baik. Kalau ada, kalau dia termasuk dalam range 1.4 km hingga 2.1 ni, baru kita boleh terima. So, yang pertamanya yang kita boleh terima adalah soalan C. Yang kita boleh terima adalah V1
V3, V4 dan V5, iaitu 500 tambah 500 tambah 500, 1500. Okey. So dia masih lagi berada di dalam range. So 1500 ni dia masih lagi berada di antara 1.4 hingga 2.1. Okey. Baik. Next, cuba kita cari lagi satu. Okey. Kita cari lagi satu, mungkin kita boleh guna V1 ni 600. Kemudian kita mungkin boleh ambil yang ini 800. Okey, 600 tambah 800, 1400. 1400 tambah lagi 500, 1900. Okey, 1900 pun masih berada di dalam range di antara 1.4 km ke 2.1 km. Jadi kita boleh terima lagi satu jawapan. Okey, so kita pun ambil V1 ke V2, kemudian terus pergi V4 dan V5. Okey, jadi itu dua kita dapat. Okey, selain daripada tu, cikgu, kalau saya nak try yang lain. Okey, V1 ke V2 600. Kalau cikgu ke V3, dah 600 tambah 900 kan? Okey, tengok 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500. Sini dah 1000, kemudian sini 1500. Kalau 1500 tambah dengan 1000, kita dah dapat 2500. 2500 ni dah terkeluar daripada range 2.1 km. Sebab itu kita tak boleh terima laluan tu. Jadi kita nak terima laluan yang bila kita totalkan dia mesti dapat dalam range tu 1.4 km hingga 2.1 km. Okeylah guys. So itu sahaja untuk hari ini. So jangan lupa untuk terus support channel cikgu, like, subscribe dan komen sekiranya ada apa-apa perkara yang kamu tak faham. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Selamat berjaya dan Assalamualaikum.